PSP di-announce pada tahun 2003 oleh Kaz Hirai di event E3 dan dilancarkan pada tahun 2004. Nama panjang PSP ialah PlayStation Portable. Track record sales PSP dalam lingkungan 80 ke 82 unit million yang berjaya dijual, dan ini menunjukkan Sony boleh berjaya dalam handheld. Tetapi bila masuk PS Vita, handheld Sony jadi flip-flop dan kilang PSP stop produce pengeluaran handheld konsol ini pada tahun 2014 selepas 10 tahun handheld ini berada di dalam market. Dan saya faham sebab apa diorang stop produce handheld ni, sebab satu, grafik dan hardware dah ketinggalan zaman. Kedua, dah berterabur emulator haram yang boleh diinstall untuk game PSP. Ketiga, PSP boleh dimainkan di dalam smartphone tanpa membeli PSP. Tapi apa-apa pun, apa kata korang, tekan butang subscribe, tekan butang like dan tekan butang komen selepas korang dah tengok video ni. Macam korang tahu, pengeluaran PSP ada banyak version. Macam PSP 1000 pengeluaran dia pada tahun 2004, PSP 2000 pengeluaran dia pada tahun 2007, PSP 3000 pengeluaran dia pada tahun 2008, PSP Go pengeluaran dia pada tahun 2009 dan PSP E1000 pengeluaran dia pada tahun 2011. Keempat-empat PSP dari PSP 1000 sampai PSP E1000 ni memang nampak sama, tapi ada perbezaan bila masuk PSP 2000 sampailah ke E1000. PSP tu makin lama makin nipis dan ringan, especially PSP Go memang ringan, tapi kualiti dia memang lagi better dari PSP lain, tapi bentuk dia tak samalah dengan yang lain. Dan perbezaan yang lain PSP 1000 sampai PSP Go ialah boleh akses Wi-Fi dan boleh Bluetooth, tapi PSP E1000 memang tak ada Wi-Fi dan Bluetooth. PSP 1000 sampai PSP 3000 boleh bermain menggunakan disk UMD ataupun install game dari PS Store, ataupun korang boleh pergi ke kedai game dan bayar RM5 untuk satu game. Tapi masuk PSP Go dah tak boleh nak main pakai disk sebab tak nampak tempat letak disk ataupun UMD. But still PSP Go tetap jadi favourite saya sebab kecil dan memang senang nak letak dalam poket. Bentuk fizikal kesemua PSP memang simple dan memang selesa untuk dipegang. Cuma nak dibandingkan dengan konsol PS1 dan PS2, PSP ni ada kekurangan beberapa button macam R2, R3, L2, L3, but still gaming developer boleh adapt game dorang tanpa button-button yang saya sebut tu. Dekat belakang PSP adalah tempat letak disk game. Belah kiri PSP ini terletak memory stick duo macam yang saya punya, ada 64GB storage. Dekat bawah dia ada port audio jack dan port charging. Dekat belah kanan dia terletaknya power button. Software yang ada pada PSP 3000 di tangan adalah 6.61 Pro dan saya kurang familiar version software PSP ni. Dan interface dia sama macam PS3 and memang simple lah untuk user nak akses ke gaming, music, movie, PS Store dan setting-setting PSP yang lain. CPU PSP menggunakan MIPS R4000 dan RAM dia 64MB kecuali PSP 1000 menggunakan 32MB RAM. Bateri PSP 1000 sebesar 1800mAh, PSP 2000 dan 3000 sebesar 1200mAh, upgradable ke 2200mAh. Manakala PSP Go dan PSP E1000 menggunakan 1200mAh non-removable battery. Library games untuk PSP memang banyak dan tak terkira ada berapa, dan setiap genre dari action sampai lah sport memang ada banyak games. Games macam GTA Liberty City, GTA Vice City memang banyak akan download sebab yelah kan, kalau kita patah balik masa PSP tengah hot, memang banyak gamers akan download games ni. Yelah kan, sebab benda kecil macam ni boleh run GTA yang sama dengan PS2. Dan eksklusif untuk PSP memang gempak lah juga sebab korang boleh dapat games God of War, Call of Duty, Assassin's Creed Bloodliners dan Gran Turismo. Dan ada PSP games bukan saja gameplay dia best, tapi grafik dia pun terbaik macam Tekken 6 dan juga Dance Inferno. Memang dua-dua ni memang terbaik, grafik dia sama macam PS3 lah juga. Kalau nak cerita pasal games lagi memang banyak dan memang takkan habis lah kalau nak bercerita. Harga PSP dalam lingkungan RM300 ke 500 macam tu, bergantung jenis PSP apa yang korang nak dan korang kena survey sendiri. Dan PSP sekarang kalau ada pun jenis yang refurbish ataupun second hand sebab kilang dia dah tak keluarkan PSP yang baru. Kalau korang tanya pendapat kami sama ada berbaloi ataupun tidak untuk memiliki PSP, bagi kami memang berbaloi. Ya, memang korang boleh main PSP melalui emulator ataupun handheld yang lain dengan harga yang lagi murah ataupun dekat phone, tapi feeling tu tak sama berbanding memiliki PSP. Jadi sampai sini je untuk video kali ni. Saya akan jumpa korang pada minggu hadapan dengan video yang lain.